Jadi surah ini yang ada di hadapan kita ni surah Al-Insyiqaq. Insyiqaq ni maksud dia terbelah kan, belah dua. Dan benda satu benda terbelah dua, itu insyiqaq lah, insyaqqat. Jadi surah ini adalah surah Makkiyah. Surah Makkiyah kita dah cerita sebelum ni, surah yang diturunkan sebelum hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ni kita sambung surah Al-Insyiqaq. Al-Buruj, kalau tak silap kita dah habiskan dalam kelas yang lepas. Maka dalam malam ni insya-Allah kita tadabbur surah Al-Insyiqaq, muka surat 589. Jadi seperti biasa, kita akan baca tilawah beramai-ramai untuk mengambil berkat insya-Allah. Kita baca separuh lah. Untuk tilawah kita baca separuh daripada ayat 1 sampai ayat 15. Okey, 1 sampai 15. Astaghfirullahaladzim. Jumpa ke surat 589. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita telah selesai bacaan surah Al-Insyiqaq ayat 1 sampai 15. Tahniah kepada yang membaca. Setiap satu huruf kita baca akan mendapat 10 hasanah. Bayangkan daripada bismillah tadi ayat 1 sampai ayat 10, berapa huruf yang kita baca. Alhamdulillah, mudah-mudahan
menjadi syafaat kepada kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi surah ini yang ada di hadapan kita ni surah Al-Insyiqaq. Insyiqaq ni maksud dia terbelah kan, belah dua. Dan benda satu benda terbelah dua, itu insyiqaq lah, insyaqqat. Jadi surah ini adalah surah Makkiyah. Surah Makkiyah kita dah cerita sebelum ni, surah yang diturunkan sebelum hijrah. Kalau surah Madaniyah, surah yang diturunkan selepas hijrah. Kalau surah Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum hijrah. Maka sebab itu banyak menceritakan tentang hari kiamat, kan. Antara ciri-ciri surah Makkiyah itu, antaralah ciri-cirinya dia banyak sebut tentang hari kiamat, kan, tentang cerita ketuhanan, mengajak manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, idzas samaa'un syaqqat, apabila langit terbelah. Apabila langit terbelah, insyaqqat itu diambil nama surah ni, insyiqaq. Dia kata dasar dia. Kalau kita belajar bahasa Arab, insyaqqa yanshaqqu insyiqaq, kan? Kata dasar dia pecahan. Jadi apabila langit terbelah, langit yang kita tengok cantik dekat luar, satu masa dia akan terbelah, pecah, hancur. Kalau langit tu pun terbelah, apa lagi bangunan yang kita buat? Apa lagi kota yang dibangunkan oleh manusia? Bandar-bandar yang dibangunkan oleh manusia, bangunan yang tinggi-tinggi, bangunan yang canggih-canggih, bangunan yang hebat-hebat dibangunkan oleh manusia, yang dibangga-banggakan oleh manusia, apatah lagi kalau langit pun boleh terbelah. Itu hari kiamat, kehancuran yang tak dapat dielakkan. Kalau orang barat, dia macam-macam lah berfikir logik, macam manalah kita nak selamatkan dunia ni daripada kehancuran, selamatkan dunia daripada kehancuran. Macam-macam lah fikir benda pelik-pelik, nak bawa manusia ni pindahlah pergi planet lain lah, apalah. Tapi itu tak boleh dielakkan. Hari kiamat itu adalah kehancuran yang tak boleh dielakkan, akan tetap hancur. Hari ni pun dunia dah tua. Tanda dunia dah tua, dunia semakin cantik. Nabi SAW pada malam Isra' wal Mi'raj, Nabi SAW jumpa wanita yang sangat tua, tapi sangat dahsyat. Hiasan dia, makeup dia sangat dahsyat. Maka dikatakan itulah dunia. Makin tua, makin dia berhias. Itu dunia. Hari ini dunia semakin canggih, kan? Kita tengok dibandingkan dengan dulu. Kan sekarang kan dunia semakin canggih. Teknologi semakin berkembang pesat. Itu tanda dunia dah tua. Masya Allah. Dunia dah tak stabil. Kalau ikut memang dunia dah tua, tak stabil. Cuaca pun dah tak stabil, kan? Cuaca pun dah tak stabil. Ada tempat-tempat yang dekat negara Arab tu, yang tak pernah turun salji, tiba-tiba turun salji. Tempat kita yang tak pernah sejuk ekstrim, tiba-tiba sejuk luar biasa. Yang panas pun tiba-tiba luar biasa. Jadi dunia, musim hujan pun, musim banjir pun, semua dah tak menentu. Itu dunia dah tua, kan? Banyak penyakit. Masya Allah, itu dia. Itu semua peringatan kepada kita. Jangan kita lalai dalam seronok menikmati dunia ni. Kita kena sedar yang dunia ni dah tua. Masya Allah. Kata Nabi SAW, Mu'iztu ana wa yawmal qiyamah hakadha. Aku ni dengan hari kiamat macam ni, kata Nabi. Dekat. Sebab Nabi SAW Nabi yang terakhir. Macam ni, kata Nabi. Dekat lah. Jari apa? Telunjuk kan? Dengan jari hantu. Kan rapat ni. Kalau Nabi kata macam ni ke, jauh sikit dengan aku dengan hari kiamat macam ni ke, ataupun macam ni ke, jauh ke sikit ke. Tapi tak, Nabi kata macam ni. Aku dan hari kiamat macam ni. Kata Nabi, dekat sangat. Itu zaman Nabi. Itu 1400 tahun lepas. Kalau kita macam mana? Lebih-lebih lagi kita dirapat dengan hari kiamat. Masya Allah. Dengan pelik-pelik dunia hari ni, kan? Panjanglah ceritanya. Nah, Allah kata, idzas samaa'un syaqqat, apabila langit terbelah, wa adzinat li rabbiha, ketika itu langit itu dia taat kepada perintah Tuhannya. Kenapa langit terbelah? Bukan saja-saja, bukan fenomena alam, bukan bala bencana, tak. Wa adzinat li rabbiha, dia taat kepada perintah Tuhannya. Maka itu juga satu pengajaran. Tak ada benda hari ini fenomena alam, bala bencana, itu semua perintah Allah. Tsunami ke, gempa bumi ke, banjir ke,
tanah runtuh ke, kemarau ke, apa pun semua itu bukan fenomena alam, itu perintah daripada Allah. Kita sebagai orang beriman, kita ada i'tikad kita. Takkanlah kita pun sama i'tikad dengan orang tak beriman kot fenomena alam. Ya, kita ni yakin itu bukan sekadar fenomena alam berlaku. Dia kata alam dah mengamuk lah, alam menunjukkan kekuasaan dia. Tidak, Tuhan menunjukkan kekuasaan dia. Allah yang perintahkan. Wa adzinat li rabbiha, ketika itu langit itu dia taat kepada perintah Tuhannya. Wa huqqat, dan memang patut langit itu taat kepada perintah Tuhannya. Memang patut langit itu taat kepada perintah Tuhannya. Sebab apa? Sebab langit itu dia sedar yang menciptakan dia itu adalah Allah. Makhluk yang tak sedar dia itu dicipta oleh Allah, ada dua jenis makhluk saja dalam dunia ni, manusia dan jin. Manusia dan jin sahaja makhluk yang berani ingkar kepada perintah Allah. Sebab itu dalam neraka bahan bakarannya manusia dan jin. Dalam syurga pun ada manusia dan jin yang taat. Dalam neraka ada manusia dan jin yang ingkar kepada perintah Allah. Ini saja dua jenis makhluk yang berani ingkar kepada perintah Allah. Selebihnya semuanya tak berani nak ingkar kepada perintah Allah. Wa huqqat, Allah kata, dan memang patut pun langit itu taat kepada perintah Allah. Langit ni besar. Universe. Kan? Orang putih kata. Tuan-tuan Google lah sendiri berapa luas kita punya universe kita. Angkasa lepas tu berapa luas. Saya nak cerita pun tak pandai kan. Tengok. Tuan-tuan Google YouTube. Yang buka YouTube tengok. Kita punya bumi ni kalau dibanding dengan planet-planet lain tu kecil halus je. Dia bandingkan bumi kita dengan planet sebelah, jadi kecil bumi kita. Dia bandingkan dengan sebelah, lagi kecil lagi, dengan kecil lagi. Akhirnya sampai satu ketika dia bandingkan ada satu planet tu besar. Bumi tu halus kecil macam tu. Subhanallah, betapa kecilnya kita. Kan, subhanallah. Tapi dalam bumi yang kecil ni tinggalnya makhluk yang dia berani ingkar kepada perintah Allah, bernama manusia. Masya-Allah, itu dia. Wa idzal ardu muddat, dan ketika bumi itu muddat, dihamparkan. Muddat ini sebenarnya kalau satu benda yang macam ni kita tarik dia bagi macam ni. Itu muddat. Dia madda yang muddu. Kita tarik dia sampai tegang. Kan? Kita tarik dia sampai tegang. Kalau kita nak bentang sefarah ke, kita nak bentang kain ke apa kan, kita tarik bagi tegang ke. Orang sini tarik, kita tarik. Kita tarik bagi tegang. Itu muddat. Kan? Kita tarik dia sampai tegang. Satu ketika nanti bumi ni akan kan bumi sekarang bulat. Satu ketika nanti dia akan diratakan, ditarik jadi tegang untuk dijadikan apa? Dijadikan padang mahsyar. Dijadikan padang mahsyar. Ada khilaf lah ulama. Ada ulama mengatakan padang mahsyar itu satu tempat yang lain, bukan dunia yang kita duduk sekarang ni. Tapi ada ulama berpendapat padang mahsyar itu dia akan dibuat daripada dunia yang kita duduk sekarang ni. Dia akan ditarik, ditegangkan sehingga kan menjadi lapang. Sehingga kata Nabi SAW, padang mahsyar ini dia rata. Rata serata-ratanya. Tak ada langsung melengkuk ke bawah ke, lubang ke, ataupun naik ke atas bukit gunung ke, langsung tak ada. Dia rata serata-ratanya. Bayangkan seluruh manusia akan berkumpul di padang mahsyar. Seluruh manusia. Tuan-tuan tengok dekat Mekah kan, ada yang siapa yang balik Mekah kan. Kalau tanya orang balik Mekah kan, macam mana Mekah? Dia kata ramainya orang kan. Tak pernah jumpa orang ramai macam tu. Dia kata tenggelam. Takut. Orang nak pergi haji kan, takut apa? Takut sesat. Sebab apa? Sebab ramai sangat orang. Pakai gelang besi. Jadi kena train betul-betul. Ingat pintu masuk tu mana, nak keluar mana. Kalau terpisah jumpa kat mana. Orang ramai sangat. Berjuta orang. Tapi itu cuma sikit aja. Dibandingkan nanti seluruh manusia akan berkumpul. Dan seluruh manusia bukan sekarang ni. Daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Berapa banyak tu, subhanallah. Berapa banyak agaknya bilangan manusia tu. Dan cukup muat untuk masuk di padang mahsyar. Semuanya cukup. Masya Allah, itu dia. Wa idzal ardu muddat. Jadi bumi yang kita pijak ini pun akan sampai satu masa dia akan binasa, akan hancur. Kehancuran yang tak dapat dielakkan. Hari kiamat tu, bumi ni. Dia akan hancur. Subhanallah, dia akan binasa. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan ketika itu pada hari kiamat, bumi akan memuntahkan segala apa yang ada dalam isi perut dia, dikeluarkan. Wa takhallat, sampai kosong. Bumi ni dia akan jadi kosong. Dia akan keluarkan segala isi perut dia.
Apa isi perut bumi ni? Manusia. Ya? Berapa banyak manusia yang telah ditanam dalam perut bumi? Hari ni kubur paling dekat kat mana? Dah penuh rasanya kot. Yang kalau saya duduk Ampang, apa ni, dekat UK, kan, UK Perdana tu, sekejap aja baru buka, penuh kan, sekejap je dah penuh dah. Kan, Masya Allah. Jadi kubur itu kubur, cuba tengok rekod jenazah yang paling lama dikuburkan di situ bila? Mungkin paling lama kita boleh jumpa 100 tahun. Kan? Dekat Malaysia ni ada dijumpa juga kubur yang umurnya 200 tahun, 300 tahun ada dijumpai. Kan? Ada juga orang jumpa kubur kat Malaysia ni, tapi sikit lah. Kan? Sikit. Tapi ikut logiknya mana kubur diorang? Orang-orang yang 500 tahun dulu, 600 tahun dulu, dekat mana kubur diorang? Orang yang 1000 tahun dulu, 2000 tahun dulu, kat mana kubur diorang semua? Cuba tunjuk. Yang 3000 tahun dulu, kat mana kubur diorang? Cuba tunjuk. Sebab tu ada seorang ahli syair Arab ni, dia kata apa? Dia kata pendapat saya, pendapat dia lah, ahli syair ni, saya terlupa dia punya rangkap syair bahasa Arab tu, dia ada rangkap syair bahasa Arab. Pendapat saya, dia kata, tanah-tanah yang kita pijak ni semuanya adalah kubur, dia kata. Dia kata pendapat dia, tanah-tanah yang saya pijak ni semuanya adalah kubur. Tak mustahil, tuan-tuan. Tak mustahil. Tak mustahil bawah ni ada kubur. Dan bawah rumah kita mungkin ada kubur. Kita tak tahu mana kubur. Orang yang 500 tahun lepas, 1000 tahun lepas, 2000 tahun yang lepas, berapa banyak jenazah yang telah dikebumikan masuk dalam perut bumi. Masya Allah. Banyak jenazah yang dah masuk dalam perut bumi. Hari kiamat nanti bumi ni dia kata wa alqat ma fiha, dia akan keluarkan segala yang ada dalam perut dia, semua dia akan keluarkan balik. Masa tu tengok banyak terkeluar daripada perut bumi, penuh. Masya Allah. Wa takhallat, sampai kosong bumi ni. Tak ada satu pun yang tertinggal. Tak ada satu tulang ibu jari jari kelingking pun yang tertinggal dalam bumi. Semuanya akan keluar balik sampai kosong bumi, tak ada apa lagi yang tertinggal. Subhanallah. Itu dia. Semua akan dibangkitkan keluar daripada kubur masing-masing. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan bumi ini dia taat kepada perintah Tuhannya. Allah cerita, bumi ini dia taat kepada perintah Tuhannya, wa huqqat, dan sememangnya memang patut bumi itu taat. Allah cerita kepada kita, bumi ini dia taat perintah aku. Maksudnya apa maksudnya? Kalau kita ada jumpa satu orang, kan, kita kata staff ke bos kan, contoh bos ni dia jumpa staff kan, dia kata tengok ni, ini staff contoh, dia ikut cakap saya suruh buat apa semua dia buat. Kan? Saya suruh dia buat kerja ni dia buat, saya suruh dia buat kerja ni apa, saya suruh benda apa semua dia buat. Bos ni cakap dekat depan staff lain, apa maksud dia? Kalau satu orang guru, cikgu, dia panggil satu orang murid kan, dia tunjuk dekat depan murid yang lain, tengok ni, tengok Mamat ni, dia kata, Mamat ni bagus. Cikgu bagi kerja rumah, semua dia buat. Cikgu suruh buat apa, semua dia buat. Cikgu suruh senyap, dia senyap. Suruh duduk, dia duduk. Bagus Mamat ni. Tengok, dia ikut semua cakap cikgu. Cikgu ni cakap depan pelajar lain. Apa maksud dia? Kalau bos tadi, dia cakap staff tadi depan dia punya pekerja yang lain, apa maksud dia? Maksud dia, kamu pun jadilah macam dia. Jadi selalunya bos cakap macam ni, dia nak tegur staff dia. Tengok ni pekerja fulan ni, saya bagi apa semua kerja dia buat. Maksudnya bos ni dia nak tegur orang yang depan ni supaya contohi dia, ikut macam dia ni. Sekarang kan jenis memang trend iklan macam tu kan. Fulan dalam TV kan, fulan dia gini, jadilah seperti si fulan kan. Contoh je, Allah punya teknik tu. Itu memang teknik Allah Ta'ala. Cikgu cakap depan anak murid dia, tengok ni Mamat ni bagus dengar cakap cikgu. Maksud dia apa? Dia suruh anak murid dia lain contohi Mamat ni jadi taat. Begitulah juga Allah. Allah cerita kepada kita, bangsa manusia. Bangsa manusia. Allah cerita, Allah kata apa? Tengok langit. Langit ni dia taat kepada perintah aku. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, memang patut dia taat kepada perintah aku. Tengok bumi. Bumi ni dia taat kepada perintah aku, Allah kata. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, memang patut pun dia taat kepada perintah aku. Allah cerita kepada kita, wahai bangsa manusia, tengok langit. Langit taat perintah aku. Bumi pun taat perintah aku. Orang Melayu kata apa? Perli. Orang Melayu kata perli. Allah cerita depan kita. Jadi orang kata macam mana?
Tak terasa ke? Tak terasa ke? Maksud dia Allah nak kata, yang berani ingkar kepada perintah aku ni kamu je. Bangsa manusia dan jin. Allahu Akbar. Kan? Tengok bumi taat perintah aku, langit pun taat perintah aku. Kan? Allah tunjuk kepada kita. Bukan saja-saja, bukan sekadar hiasan aja dalam Quran ni. Ada tujuan. Setiap ayat yang Allah letak dalam Quran ni ada maksud dia, ada motif dia. Bukan saja-saja. Ada tujuan dia. Jadi kita kena tahu. Subhanallah. La ilaha illallah. Kemuliaan manusia ni dia taat kepada perintah Allah. Dia mulia. Siapa yang dia tak taat perintah Allah, dia hina. Siapa pun dia. Dia ada pangkat ke? Dia tak ada pangkat ke? Dia dalam syarikat, dia kerja sapu sampah saja, cleaner saja ke? Ataupun dia CEO ke? Chairman ke? Ya? Dia orang tak ada jawatan pangkat tinggi dalam kerajaan ke? Ataupun tak ada jawatan langsung, rakyat marahin ke? Ya? Dia, kalau dia taat kepada perintah Allah, dia mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau dia tak taat kepada perintah Allah, dia tak ada harga. Ya Allah, tak ada harga. Botol ni, berapa harga ni kalau saya jual kat ni? Mungkin RM1.2, kan? Tuan-tuan nak beli tak? Tapi kalau saya ambil satu botol kosong, botol yang sama juga, tapi kosong, saya nak jual RM1.2. Tuan-tuan nak beli tak? Tak nak beli. Sebab apa? Tak ada nilai. Botol yang sama. Tapi yang ini ada nilai, sebab ada air dalam dia. Yang ini botol yang sama, tapi tak ada nilai, dalam dia kosong. Nah, saya nak jual RM1.2 kepada tuan-tuan. Tuan-tuan kata, buat apa nak beli? Saya jual kosong, tak ada nilai. Kan botol sama? Memang sama Ustaz, tapi isi dia lain. Kalau botol yang ini saya letak madu. Contoh, kan, madu tualang. Dah bukan RM1 dah harga dia. Berapa? Ya? Baru ni beli madu kelulut. Kecil botol dia. Separuh je daripada ni. RM50. Kan? Kelulut kan? RM50 separuh. Kalau besar macam ni mungkin 100 kot. Kan? Kalau saya isi madu, botol yang sama, dah bukan RM1 dah, 100 dah harga dia. Buang madu kelulut kan, letak madu Yaman. Contoh orang jual madu Yaman kan. Madu Yaman paling mahal, Boryah nama dia. Bukan Sidir. Sidir tu pun tak berapa mahal lagi. Boryah yang paling mahal. Satu botol ni mungkin berapa? Mungkin RM500. Kan? Dah naik pula harga. Botol yang sama. Botol yang sama. Tapi ni botol kosong. Ini botol dalam dia ada air mineral. Yang ini dalam dia ada madu kelulut. Yang ini ada madu Yaman. Harga lain-lain. Bentuk yang sama, tapi isi dia lain-lain. Begitulah manusia. Kita semua manusia ni walaupun sama. Ada mata, sama-sama ada mata. Ada telinga, ada mulut, ada kepala, ada 2 tangan, 2 kaki. Kan sama. Tetapi di sisi Allah lain-lain. Nilai manusia ni. Masing-masing boleh menilai harga diri masing-masing. Macam mana nak nilai diri kita sendiri? Kita nilai macam mana? Ada satu orang, dia kata apa? Satu orang ulama tasawuf ni. Kalau kamu nak tahu macam mana kedudukan kamu di sisi Allah, kamu tengok macam mana kedudukan Allah di sisi kamu. Ayat dia dalam tu. Dia kata apa? Kalau kamu nak tahu macam mana kedudukan kamu di sisi Allah, kamu tengok macam mana kedudukan Allah di sisi kamu. Adakah kamu ni menganggap Allah ni yang nombor 1, first sekali? Dalam sehari saya punya jadual seharian, yang penting solat. Kan? Yang penting dia rancang dia solat. First sekali solat dekat mana? Kat mana apa semua. Yang lain tu second. Kan? Nombor 2, nombor 3 apa semua. Yang first sekali perintah Allah. Itu dia utamakan. Kalau dia ni memang dia utamakan perintah Allah. Allah nombor 1 dalam hidup dia. Maksud dia begitu. Dia macam mana kedudukan Allah di sisi dia, macam tu kedudukan dia di sisi Allah. Tinggi kedudukan di sisi Allah. Ataupun ada orang yang dia buat tak kisah. Allah ni yang last sekali. Yang terakhir sekali. Tak apalah, kita settle aja urusan kita. Nanti kalau sempat kita semayang lah, dia kata. Kalau sempat kita semayang. Kalau sempat kita semayang. Maksud dia kalau tak sempat, tak semayang. Tak apa, balik rumah nanti kita qada lah. Kita solat kan. Kita ada kerja, ada sebab. Bukan tak ada sebab. Nanti kita balik rumah kita qada lah. Sebelum tidur dia qada semayang dia semua 5 waktu sebelum tidur. Maksud dia apa? Maksud dia letak Allah itu last sekali dalam hidup dia. Belakang sekali. Nombor 1, 2, 3 dia punya urusan ni. Ini. Last sekali Allah. Belakang sekali dia letak Allah. Macam mana kedudukan Allah di sisi dia, macam tu kedudukan dia di sisi Allah. Dia letak Allah itu last sekali dalam hidup dia. Maka janganlah nak mengharapkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Kan? Dia pun bagi layanan yang macam tu, maka dia akan dapat tempat yang last lah.
Betul, ulama tasawuf ni dia kata macam mana kedudukan, kalau kamu nak tahu macam mana kedudukan kamu di sisi Allah, kamu tengok macam mana kedudukan Allah di sisi kamu. Masya Allah, la ilaha illallah. Ya, itu dia. Jadi ayat ni kata apa? Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Allah kata bumi pun taat kepada perintah aku. La ilaha illallah. Hari ni orang boleh pertikaikan. Kenapa Ustaz kena semayang dia? Kenapa kena semayang? Kenapa kena 5 waktu? Semua dia tengok. Kenapa subuh tu kena 2? Kenapa zuhur tu kena 4? Kenapa asar tu kena 4? Kenapa maghrib tu kena 3? Kenapa isyak tu kena 4? Kenapa haji tu kena pergi Mekah? Kenapa kena pusing Kaabah tu? Kenapa semua benda dia berfikir? Kenapa kena tutup aurat? Kenapa perempuan kena tutup kepala, lelaki tak payah? Kenapa perempuan itu tak boleh buat, ni tak boleh buat, lelaki boleh buat, semua benda boleh buat? Kenapa macam ni? Kenapa tak ada? Kenapa? Punca dia satu je. Punca dia lupa diri. Dia lupa yang dia tu dicipta oleh Allah. Dia lupa yang dia itu adalah dicipta oleh Allah. Dia lupa yang dia itu adalah hamba kepada Allah. La ilaha illallah. Kalau saya ada barang kan, saya punya handphone, saya patah 2 handphone ni, tuan-tuan boleh report polis? Tak boleh report polis. Cik saya report polis, ustaz tu dia patahkan handphone dia depan khalayak ramai pula tu, ramai orang tengok, dia patahkan handphone dia depan orang ramai. Polis kata dia pecahkan handphone siapa? Handphone dia sendiri. Dah polis kata biarlah handphone dia sendiri, nak buat macam mana? Kalau dia ambil Haji punya handphone, dia ustaz tu pecahkan Haji punya handphone, bolehlah bereport polis. Ini ustaz tu dia pecahkan ke handphone dia sendiri. Tuan-tuan boleh report polis? Tak boleh. Sebab apa? Ini handphone saya sendiri. Suka hati saya. Saya nak pecah ke, saya nak simpan ke, saya nak campak masuk longkang ke, saya nak masuk tersampah ke, saya nak pegang masuk dalam poket ke, itu suka hati saya punya. Tak ada orang boleh larang. Sebab kita punya. Macam tu juga. Kita semua ni milik Allah. Allah yang jadikan kita. Jadi nak persoalkan macam mana Allah yang jadikan kita, bukan kita jadikan diri kita sendiri, bukan mak kita yang jadikan kita, bukan ayah kita yang jadikan kita, bukan sesiapa jadikan kita, Allah yang jadikan kita. Kita kalau berkahwin kan, ada, kita boleh rancang anak ni, kita nak muka macam ni, nak hidung macam mak ke nak macam ayah, nak mata macam anak mak ke macam ayah, nak mulut macam ayah mak ke macam ayah. Kita tak boleh rancang. Apa keluar-keluar je lah. Maksud dia, kita tak boleh nak bentuk anak kita. Maksud dia, bukan si ayah yang boleh ada kuasa untuk bentuk anak dia. Ibu pun sama. Ibu pun tak ada kuasa untuk bentuk anak dia. Dia pun tak tahu anak dia macam mana dalam perut. Dia pun tak tahu sekarang ni adalah teknologi boleh scan. Oh, tengok macam ni rupanya, macam ni kan. Tapi bukannya anak tu terjadi dengan kehendak kita, kehendak Allah. Maksud dia, kita ni adalah ciptaan Allah. La ilaha illallah. Jadi manusia ni dia lupa yang dia ciptaan Allah. Jadi itu punca dia. Punca dia satu aja. Bila kita sedar yang kita ni ciptaan Allah, Allah yang ciptakan kita, selesai masalah semua. Tak boleh nak pertikaikan dah. Memang kita ni hak milik mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ada 2 botol punya. Masya-Allah. Saya magic pula. Okey. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, Allah kata, ya. Bila dalam Quran Allah kata wahai manusia, ya ayuhan nas, maksud dia ayat ni ditujukan kepada semua orang manusia, muslim ataupun non muslim. Kalau dalam Quran ayat itu disebut ya ayyuhallazina amanu, maksud dia ayat itu ditujukan kepada orang muslim sahaja. Tetapi kalau ayat itu ya ayuhan nas, wahai manusia, maksud dia ditujukan kepada semua manusia. Allah kata apa? Innaka kadihun ila rabbika. Engkau bersusah payah, berusaha keras untuk kadihun ila rabbika. Kalau ikut maksud dia menuju kepada Tuhan kamu. Famulaqih, engkau pasti akan bertemu dengan Tuhan kamu. Allah kata apa? Dengar baik. Allah kata wahai manusia, dekat dunia engkau bersungguh-sungguh, berpenat lelah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ke akhirat nanti pasti engkau akan temui Tuhan itu. Pasti kita akan bertemu. Dekat dunia kita tak dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi pendapat Ahli Sunnah wal Jamaah, dekat akhirat nanti boleh dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala bila kaifiyah wala makan, tanpa dapat kita perincikan caranya macam mana, bagaimana bentuknya, Allah alam, tak dapat kita nak perincikan. Tapi walhasil memang pendapat Ahli Sunnah wal Jamaah, ahli syurga dia akan dapat bertemu dengan Tuhan.
dia akan berjumpa dengan Tuhan, dia akan dapat melihat Tuhan dalam syurga. Dan nikmat melihat Allah itu adalah nikmat yang paling besar dalam syurga. Nikmat yang melihat Allah adalah nikmat yang paling besar dalam syurga. Subhanallah. Jadi hari ini orang petikai, orang kata orang Islam ni mana Tuhan dia, tak nampak. Kan kalau orang tanya, you semayang, you sembah apa? You sembah Kaabah ke? Nak jawab apa? Orang Islam dia sembah Kaabah ke? Kan? Bukan. Orang Islam bukan sembah Kaabah. Kita solat kita arah ke sana, tapi bukan kita sembah Kaabah. Ada orang Islam, ada orang non-Muslim dia tanya, you punya Tuhan ada dalam itu Kaabah, itu dalam ada ke? Nak jawab macam mana? Kalau tuan-tuan lah sebagai Muslim, kalau orang tak tahu, orang ditanya, kadang-kadang orang tak tahu, dia nak tanya. Kan kawan dekat mana, dekat office mate kita ke, kawan kita ke, member kita ke, ataupun kita sembang-sembang ditanya kan, nak tanya sikit, dia tak tahu, dia tanya, tak salah dia. Kita nak jawab macam mana? Macam mana tu? You punya Tuhan itu ada dalam itu Kaabah ke? Kenapa itu semua orang Islam semayang itu sujud dekat situ? Subhanallah. Maka kita jawab, Tuhan kita tak boleh dilihat. Tuhan ni tak boleh dilihat dengan mata kasar. Bukan Tuhan ada dalam Kaabah tu, tidak. Andai kata Kaabah tu tak ada, andai kata Kaabah tu diangkat, dipindah, dipindah tempat lain, kita tetap akan sujud ke arah situ. Bukan kita, kalau Kaabah tu dipindah ke sana, kita sujud ke sana pula. Tak. Bukan begitu. Kita arah itu untuk orang kata standardize. Kan hari dalam syarikat pun dia nak standard, semua satu standard, nak seragamkan. Macam tu supaya seragam, tak ada ini menghadap sana, ini menghadap sini, ini menghadap sini, suka hati dia apa semua seragamkan. Kan jadi, dan Tuhan tak boleh nampak, tak boleh dilihat dengan mata kasar. Ada ke benda tak boleh lihat? Kan kata-kata angin tak boleh lihat. Nampak angin kalau kipas, tak ada angin tak dapat dilihat. Tapi kita dapat rasa, kita dapat rasa angin itu. Maksudnya ada angin, tapi kita tak dapat tengok. Dan ada, kalau zaman sekarang canggih lah macam-macam lah. Dengan dalam angin ni ada udara ni ada oksigen, ada macam-macam lah. Boleh nampak ke? Kan tak boleh nampak kan? Itu ilmu tauhid lah. Walhasil Allah kata apa? Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi. Engkau pasti akan bertemu dengan Tuhan. Engkau berusaha bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan, pasti engkau akan bertemu dengan Tuhan itu. Masya Allah. Bertemuan dengan Tuhan itu, bertemu dengan Allah itu adalah satu perkara yang hak. Memang pasti semua orang akan bertemu dengan Allah. Tapi masalahnya macam mana cara kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ulama kata apa? Macam mana keadaan kita ketika berdiri solat, macam tu keadaan kita bertemu dengan Allah. Maksud dia apa? Ada orang yang dalam solat, dia biasa-biasa je. Allahu Akbar. Dia ikut je imam bangun, dia bangun. Imam tunduk, dia tunduk. Imam sujud, dia ikut. Tapi hati dia tak tahu, dia ikut je. Tapi ada orang yang solat betul-betul Allahu Akbar. Dia merasa yang dia ni berdiri di hadapan Allah. Dia rasa gementar, dia takut, dia rasa kerdilnya diri dia, banyaknya dosa. Waktu dia sujud kepada Allah tu, ya Allah, akulah hamba-Mu, ya Allah. Aku ni banyak dosa, ya Allah. Dia sujud kepada Allah. Dia memang rasa, dia semayang tu dia rasa, dia feel. Kan? Khusyuk lah kalau bahasa Arabnya, kata khusyuk. Kan? Memang dia rasa. Ada orang macam Nabi SAW, Nabi kata apa? Ju'ilat qurratu aini fi solah. Penyejuk mata aku dalam solat. Kalau kita bosan, apa kita buat? Kalau zaman sekarang lah. Zaman sekarang, zaman handphone kan. Bosan tengok handphone. Tengok handphone. Buka Facebook lah, buka YouTube lah, buka Google lah, buka macam-macam apa semua. Kalau kita bosan, apa yang kita buat? Kita cari handphone. Kan? Kalau zaman sekarang. Macam-macam lah. Ada orang dia bosan, dia cari itu. Ada orang bosan, dia cari ni. Ada orang bosan, dia buat itu, dia buat ini. Nabi SAW kalau bosan, solat. Ju'idat qurratu aini fi solah. Nabi kata, penyejuk mataku dalam solat. Kalau Nabi sedih, Nabi solat. Kalau Nabi runsing, Nabi solat. Hilang runsing Nabi. Nabi sedih, Nabi solat. Hilang sedih Nabi. Nabi rasa resah, gelisah. Nabi rasa tak sedap, kan? Rasa sempit hati, Nabi solat. Semua itu akan hilang. Subhanallah. Sebab apa? Sebab Nabi solat itu yang paling berkualiti adalah solat Nabi SAW. Ketika Nabi takbir itu, Nabi berasa yang memang betul-betul di hadapan Allah. Masya Allah. Itu al-ihsan.
Ihsan ini apa? Ihsan ni kita solat, kita ibadah ni, kita merasa yang kita berada di hadapan Allah. Bukan dia kosong saja, subhanallah. Jadi itu dia. Ulama kata macam mana keadaan kamu ketika berdiri dalam solat, macam tu keadaan bertemu dengan Allah, subhanallah. Itu dia. Ada orang dekat akhirat besok yang diceritakan, Imam Ghazali cerita, diseru nama dia untuk bertemu dengan Allah, menggigil lutut dia. Tak boleh nak berjalan, terus jatuh rebah. Tak boleh, tak berdaya nak berjalan. Sampai terpaksa dipapah oleh malaikat kiri kanan. Angkut dia bawa nak bertemu dengan Allah, menggigil. Sebab apa? Agak-agak sebab apa menggigil nak bertemu dengan Tuhan? Sebab dia tahu dia banyak buat salah. Kalau kita kan banyak buat salah, orang Melayu kata apa? Berani kerana benar, takut kerana salah. Orang buat salah mesti takut. Orang buat berani, kalau kita buat benda betul, mesti kita berani. Subhanallah, cantik pepatah orang Melayu. Berani kerana benar, takut kerana salah. Dia tahu kalau kita kan kena panggil ke apa ke kan, dia kena panggil menghadap, kita tahu kita ada buat salah. Hati kita kan. Saya tengok video apa, orang kena nak berjalan ke tali gantung, banduan akhir kan, banduan akhir, dipanggil banduan akhir kan, masya-Allah. Banduan akhir, nak berjalan ke tali gantung, nak keluar daripada sel dia ada sel dia yang khas kan, sel yang terakhir sebelum dia nak ke tali gantung tu. Nak berjalan keluar daripada bilik tu, nak ke tali gantung tu, tak berdaya nak berdiri, lemah lutut dia. Lemah lutut dia. Ini real kan, saya tengok video kan, masya-Allah. Sampai terpaksa papah. Tak boleh nak, sebab apa? Sebab dia tahu dia nak berjalan, nak menuju ke mana? Nak menuju kepada kematian dia, ajal dia. Kan? Dia nak, ya Allah, tak berdaya, tak agak nak berdiri, sampai kena seret, terpaksa orang papah bawa dia. Lemah lutut. Macam tu dekat akhirat nanti ada orang yang bila disebut nama dia Fulan bin Fulan, dipanggil menghadap jumpa Allah, lemah lutut dia, menggeletar, lemah lutut dia, jatuh terjerepuk, tak mampu nak berdiri, terpaksa dipapah oleh malaikat nak bawa jumpa dengan Allah depan Tuhan, takut. Ada orang begitu. Dan ada orang, subhanallah, yang saat nama dia dipanggil Fulan bin Fulan, bertemu dengan Allah, waktu itulah waktu yang paling gembira, seronok kan, subhanallah. Dia seronok, dia berjalan. Sampai ulama kata ada orang yang gembira bila nama dia disebut bertemu dengan Allah, dia seronok, dia berjalan. Sebab apa? Sebab dia tahu dia taat kepada perintah Allah. Dia tahu dia pergi tu sebab nak ambil hadiah. Kalau orang dipanggil nama convocation kan, dipanggil naik atas pentas, ambil hadiah ke kan, dia dapat reward ke dekat office ke, bonus ke, dapat hadiah ke, dia menang pelajar terbaik ke, ataupun contoh staff terbaik ke, seronok tak bila nama dipanggil? Maka dia nak pergi ambil hadiah tu, seronok. Kan beza tu. Jalan. Yang ini pun jalan, yang ini pun jalan. Okey, kita bagi duluan kepada azan, insya-Allah. Alhamdulillahirabbil. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kan beza, orang yang tadi pun berjalan, ini pun berjalan. Tapi ini berjalan daripada sel terakhir dia nak pergi ke tali gantung. Yang ini berjalan nak naik atas pentas, nak ambil reward dia, nak ambil sijil dia. Kan beza. Yang ini jalan dengan seronok kan, subhanallah, dengan happy, dengan senyum, sambil jalan orang takak gambar, sempat lambai lagi, seronok, subhanallah. Berbeza. Begitu dekat akhirat. Dekat akhirat ada orang yang gembira, ada orang yang sedih. Subhanallah. Pilihan di tangan kita. Allah bagi pilihan, terpulang. Dekat dunia ni, pilih jalan masing-masing. Nak gembira ke nak sedih, pilihan masing-masing. Jangan salahkan sesiapa, pilihan masing-masing. Kalau nak jadi orang yang gembira dekat akhirat, ada jalan dia, ada lorong dia. Kalau nak jadi orang yang sedih dekat akhirat pun ada jalan dia. Subhanallah. Subhanallah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang gembira dekat akhirat besok. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita bersabarlah, hidup atas dunia ni sangat-sangat singkat. Sangat-sangat singkat di hidup atas dunia ini. Kita bersabar dalam tempoh yang sekejap ini saja dekat akhirat besok. Hidup kita selama-lamanya adalah di akhirat. Di sini hanya permainan semata-mata, tipu daya. An-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Dikatakan apa? Dikatakan manusia ni sekarang ni dalam keadaan tidur, diulik mimpi. Idza matu intabahu. Bila manusia ni dia mati, baru dia terjaga. Subhanallah. Realitinya sekarang ni kita dalam mimpi, tipu. Yang kita nampak ni semua tipu. Yang nampak best sebenarnya tak best. Yang nampak mahal sebenarnya tak mahal. Yang nampak murah sebenarnya tak murah.
Subhanallah. Sebenarnya tipu. Idza matu intabahu. Bila manusia ni dia mati, pejam mata, baru dia terjaga daripada mimpi dia. Bila dah pindah masuk ke alam barzakh, baru dia sedar, Allah Akbar, aku dah keluar ke daripada dunia? Ya Allah, apa pun tak sempat nak buat. Ya Allah. Baru dia sedar. La ilaha illallah. Mudah-mudahan biar kita menyesal di sini, jangan menyesal di sana. Orang Melayu kata apa? Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Jadi waktu masih belum terlambat. Selagi kita masih boleh bernafas, selagi kita boleh bernyawa, mata masih boleh buka, maka masih belum terlambat, peluang masih ada, maka kembalilah kepada Allah. Wallahu taala a'lam. Maka sekadar itu saja fokusnya pada malam ni. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Hadza billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.